Okey, kita sambung lagi video sebelum ni. Kita dah tahu macam mana nak tentukan nombor peroksidan unsur. Ada 8 undang-undang dia, 8 rule dia. Jadi kita cuba contoh yang ada dalam buku teks ni lah. Okey, nombor peroksidan yang pertama untuk cari nombor peroksidan mangan dalam ion manganat. So ingat balik rule yang nombor berapa? Tadi saya tak ingat nombor 5 kot. Okey, jumlah nombor peroksidan suatu unsur ion polyatom. Unsur dalam ion polyatom sama dengan charge. Jadi mangan kita nak cari oksigen. Okay, ini charge -1. Jadi ini jumlah dia -1. So mangan tambah dengan 4. Oksigen nombor peroksidaannya mesti -2. Maka mangan kat sini adalah ini -8 bawa sebelah kanan. So kita dapat +7. Inilah namanya kalium manganat 7. Okay, kenapa 7? Sebab mangan nombor peroksidaannya 7. Okay, tengok contoh kedua. Okay, contoh kedua barium hidroksida. Kita nak cari barium. Okay, barium hidroksida. Kita nak cari barium. Okay, ini adalah suatu sebatian. Jadi jumlahnya mesti sama dengan sifar. Okay, dan juga barium kita tak tahu. Tambah dengan sini ada 2 oksigen. 2 hidrogen. Maka 2 darab -2. Tambah 2 darab +1. Sama dengan 0. So barium tambah dengan ini -4. Tambah +2. Jadi kat sini kita akan dapat -2 sama dengan 0. Jadi barium sama dengan +2. Okey. Next. Saya tak naklah tunjuk semua kan. Jadi awak boleh buat sendiri. Saya nak ambil HOBr kan. Ini HOBr ni contoh yang macam rule nombor 8 tadi. Okey, nombor peroksidan bromin kita tahu mesti -1. Tapi kalau dia bergabung dengan yang lebih elektronegatif dia akan berubah. Jadi HOBr, okey, ini adalah satu sebatian maka jumlah nombor peroksidannya mesti sama dengan 0. Jadi H +1, oksigen -2 tambah dengan Br. So kat sini totalnya kita akan dapat -1 kan. Tambah dengan Br sama dengan 0, maka nombor peroksidan bromin adalah +1. Okey, dan contoh yang terakhir, nombor 8. Okey, nombor peroksidan bagi sulfur. Okey, ingat ini adalah unsur. Kenapa unsur? Sebab sulfur S8 ni daripada atom yang sama kan. Jadi nombor peroksidan dia tak lain tak bukan mesti sama dengan 0. Okey, tengok balik rule nombor 1. Nombor peroksidan semua unsur adalah sifar. Okey, ini contoh cara untuk menghitung nombor peroksidan. Okey, jadi untuk kerja awak, saya nak minta kita selesaikan ini. Okey, tak banyak pun, ada 30 je. Okey, tak banyak, ada 30 saja. Jadi apa yang perlu awak buat kejap lagi adalah hitungkan semua nombor peroksidan bagi 30 unsur yang bergaris. Okey. Okey, jadi sebelum awak buat ni saya nak ceritalah tentang ni contoh soalan. Okey, tentukan sama ada tindak balas berikut merupakan tindak balas redox atau tidak. Terangkan jawapan anda. Ini soalan yang agak famous yang suka ditanya dalam soalan esei. Okey, markah dia mungkin 5 atau 4. Saya tak ingat sangat. Okey, jadi untuk menentukan suatu tindak balas tu tindak balas redox atau tidak, mesti ada perubahan nombor peroksidan. Kalau tak ada perubahan nombor peroksidan, maka tindak balas tersebut bukan tindak balas redox. Okey, kita tengok contoh pertama. Ini adalah tindak balas penyesaran daripada larutan garamnya. Okey, zinc adalah atom, dia unsur, jadi nombor peroksidaannya adalah 0. Okey, sini pun 0. Jadi kita tengok kuprum. Okey, kalau kita tahu kuprum, nombor peroksidan kuprum, kita dah biasa nampak kuprum 2 mesti +2 lah. Okey, nombor peroksidan oksigen kita mesti tahu dia mesti -2. Okey, sekarang ni kita cuba cari sulfur. Okey, untuk cari sulfur, kuprum tambah sulfur tambah 4 oksigen. Okey, ini suatu sebatian maka sama dengan 0. Jadi kuprum +2 tambah dengan sulfur yang kita tak tahu tambah dengan oksigen -2. Darab 4 lah. Sama dengan 0. So kita selesaikan. +2 tambah -8. So kita tahu sulfur sama dengan +6. Jadi sulfur di sini +6.
Okey, kita kira pula untuk zinc. Zinc kita tahu ion polyatom, monoatom kan. Ion zinc mesti positif 2. Sama juga di sini, oksigen mesti negatif 2. So, kalau kita tengok kuprum sulfat dengan zinc sulfat ni macam sama kan. Jadi, kita tahu ini mesti positif 6. Kalau tak percaya, kira lah macam saya kira untuk kuprum sulfat tadi. Okey, jadi kita check kat sini ada tak perubahan nombor poksidaan. Okey, kalau kita tengok di sini, zinc mengalami penambahan pada nombor poksidaannya. Okey, daripada kosong kepada positif 2. Maka zinc mengalami tindak balas pengoksidaan. Manakala kuprum, yang berubah kat sini kuprum dengan zinc. Tengok kuprum, nombor poksidaan kuprum. Saya tak sebut nombor poksidaan ion kuprum. Saya sebut nombor pengoksidaan kuprum. Okey, nombor poksidaan kuprum berkurang daripada positif 2 kepada kosong. Maka kuprum mengalami penurunan. Okey, jadi kalau kita nak tahu, nak terangkan, so kita akan sebut tindak balas ini adalah tindak balas redox kerana zinc mengalami poksidaan apabila nombor poksidaannya bertambah daripada kosong kepada positif 2. Manakala kuprum mengalami penurunan kerana nombor poksidaan kuprum berkurang daripada positif 2 kepada kosong. Okey, itu cara nak teranglah tindak balas pengoksidaan dan juga penurunan dari segi nombor pengoksidaan. Okey, so nanti awak boleh tulislah apa yang saya sebut ni. Dengar balik, cuba tulis perkataan apa yang saya sebut untuk terangkan tindak balas redox tadi. Okey, kita tengok contoh kedua. Ini adalah tindak balas peneutralan asid dan juga alkali. Okey, kita cek dulu nombor poksidaan setiap unsur. Hidrogen positif 1, klorin negatif 1, natrium positif 1, oksigen negatif 2, hidrogen positif 1. Sebab kita dah biasa nampak dan dah tahu charge dia, tak ada masalah lah. So, natrium positif 1, klorin mesti negatif 1. Okey, mesti negatif 1. Manakala hidrogen positif 1, oksigen negatif 2. Jadi kalau kita cek di sini, setiap satu unsur ni, tiada satu pun yang mengalami perubahan nombor poksidaan. Tengok hidrogen positif 1. Okey, tak ada langsung mengalami perubahan nombor poksidaan. Okey, tengok klorin. Okey, klorin. Sini negatif 1, sini negatif 1. Natrium, sini positif 1, sini positif 1. Dan oksigen juga tidak berubah. Jadi, kita katakan tindak balas ini, tindak balas peneutralan antara asid dan alkali bukan tindak balas redox. Okey, ini menjawab yang pertama, bukan tindak balas redox. Okey, dia kata terangkan. Okey, kerana apa? Kerana nombor pengoksidaan semua unsur ataupun unsur hidrogen, klorin, natrium, oksigen. Okey, saya sebutkan semua unsurnya. Okey, dan oksigen tidak berubah. Okey, tidak berubah. Jadi, tindak balas peneutralan antara asid dengan alkali ini adalah bukan tindak balas redox. Jadi, itu cara nak terang dia. Okey, kena sebut satu-satu unsur yang ada dalam tindak balas tersebut. Okey, kita tengok contoh terakhir. Nombor poksidaan. Adakah tindak balas ini adalah tindak balas pemendakan? Okey, tindak balas pemendakan antara 2 garam larut. Kejap ya, saya betulkan dia tersengit. Okey, antara 2 garam larut. Adakah tindak balas pemendakan ini tindak balas redox? Jadi macam tadi kita cek dulu nombor poksidaan. Okey, kita tahu plumbum 2 dia adalah ion monoatom. Jadi ini mesti positif 2. Okey, nitrogen kat dalam oksigen ni mesti negatif 2. Jadi kita nak kira nombor poksidaan nitrogen. Jadi jumlah nombor poksidaan mesti kosong. Plumbum positif 2. Okey, saya tulislah satu-satu kan tak nampak. Okey, so kita nak tahu sini plumbum. Nitrogen ada 2. Okey, kemudian ada 3 kali 2, 6. 6 oksigen. Okey, samakan dengan kosong. Okey, nombor poksidaan plumbum positif 2. Nitrogen, okey kita tak tahu, kita kira lah. 2 nitrogen.
6 oksigen negatif 2 sama dengan kosong. Jadi kita selesaikan yang ada nilai tu. Negatif 12 tambah 2 jadi negatif 10. So 2 nitrogen sama dengan positif 10. Nitrogen sama dengan positif 5. Jadi kat sini positif 5. Okey. Kalium walaupun depan ni ada 2 tapi kalau kita darabkan dia akan dapat sama lah. So kalium ni ion monoatom, so positif 1, iodida negatif 1. Plumbum positif 2, iodin, bukan iodida, saya tersebut iodida tadi, iodin iodin negatif 1. Kalium sini positif 1, oksigen negatif 2. So kita kira lah untuk kalium nitrat. So kalium nitrat ni saya ambil ni saja. So kalium tambah nitrogen tambah 3 oksigen. Okay, sama dengan kosong kan? Sebab dia sebatian. Jadi kalium mesti positif 1 tambah dengan nitrogen tambah dengan 3 kali negatif 2 untuk oksigen. Okey, jadi nitrogen kat sini negatif 6 tambah 1. Jadi negatif 5. Bawa belah kanan jadi positif 5. Jadi ada tak perubahan pada nombor peoksidaan semua unsur? Okey, kalau kita cek semula, plumbum positif 2 tidak berubah. Nitrogen negatif positif 5 pun tak berubah. Oksigen pun tak berubah. Kalium dan iodin, okey, semua tidak berubah. Jadi macam tadilah, tindak balas ini bukan tindak balas redox kerana nombor peoksidaan plumbum, nitrogen, oksigen dan kalium tidak berubah. Oh, tertinggal satu. Plumbum, nitrogen, oksigen, kalium dan iodin tidak berubah. Jadi tindak balas ini bukan tindak balas redox. Okey, jadi kerja awak untuk selepas ini kita buat yang ini. Okey, itu saja.